Surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah melakukan amal-amal tetapi hati mereka gemetar, hati mereka takut pada Allah Azza wa Jalla. Bila baca ayat Quran ini, ibu kita Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa an jami'is sahabah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, orang yang buat amal tapi hati dia menggetar, hatinya cemas, takut, itu siapa ya Rasulullah? Adakah mereka itu peminum arak? Adakah mereka itu ahli zina? Adakah mereka itu orang yang buat maksiat? Nabi jawab, la ya ibnatus Siddiq. Nabi kata, bukan wahai anak Abu Bakar. Mereka itu ialah orang yang melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka banyak beribadat, mereka banyak baca Quran, mereka banyak melakukan amal soleh, tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka masih lagi gemetar, bimbang, takut amal yang dilakukan itu tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata Syekh Al-Qushairi dalam tafsir ayat ini, dia kata apa? Yukhlisuna fi ta'ah, mereka ini ikhlas dalam ketaatan, tetapi masih lagi rasa cemas, masih lagi rasa takut, bimbang, takut nanti tidak sempurna apa yang kita buat. Berdasarkan kepada ini, para jemaah sekalian, doa yang Nabi sentiasa baca dan kita juga baca. Doa ini sudah ingat. Kalau saya sebut semuanya ingat, insya-Allah. Kalau tak ingat pun, bukan tak ingat doa, tak ingat nak berdoa. Itu kemungkinan. Doa ingat, tapi nak berdoa wallahu alam, iaitulah doa yang masyhur, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membawa balik hati, tetapkan hati kami di atas agama-Mu. Bila banyak sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa ni, sahabat pergi tanya, ya Rasulullah, 5. Kenapa kami tengok Rasulullah banyak baca doa ni? Maka Nabi memberi sebab. Nabi kata, inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia ini duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, yuqallibuha kaifa yasha, dia boleh tukar bila-bila masa. Pagi baik, petang jadi tak baik, boleh berlaku. Maka supaya tidak berlaku pertukaran daripada baik kepada buruk, maka Nabi kita ajar doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepada Engkau. Seorang yang bernama Mutarrif bin Abdullah dan Bakar bin Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhuma, mereka ini dua orang yang sudah sampai kepada darajah zuhud, darajah wara. Orang yang zuhud, orang yang wara. Zaman kita ini kalau sebut orang zuhud, kita duk tengok macam-macam dah. Tengok baju dia tak bergosok, tu zuhud tu. Tengok kereta tak basuh, ustaz ni zuhud ni. Dia tak tahu ustaz tu sibuk ataupun kelang kabut, banyak kerja kan. Zuhud di sini maksud dia apa? Orang yang tak tengok lagi kepada dunia ini. Dunia ini kecil bagi dia. Dunia tidak terikat dengan hati. Jadi dua orang ini, Bakar Al-Muzani dengan Mutarrif bin Abdullah, bertemu di Arafah. Mereka berjumpa di Arafah pada musim haji. Mutarrif ni berdoa, Allahumma la taruddahum min ajli, ya Allah janganlah engkau tolak ibadat orang yang ada di Arafah ni kerana adanya Mutarrif di sini. Maknanya mengatakan dia ni mari dengan dosa yang banyak, jangan sebab dosa dia tu doa orang lain pun terhalang. Kata Bakar Al-Muzani, ma asyrafahu min maqam, betapa mulianya keadaan hari ini, hari Arafah, laula anni fihim, kalaulah saya tidak ada bersama dengan rombongan ini. Apa yang kita nampak dalam ini sifat tawadhu. Dua orang ulama yang besar, ahli zuhdi wal wara ini, masing-masing menolak kesalahan itu kepada diri dia. Ada yang mengatakan, kalaulah pada hari Arafah ini, hari yang sangat besar ini, terdengar suara
Ia mengatakan bahawa semua orang di Arafah ini diampunkan kecuali seorang. Maka kata ulama, sayalah orang tu. Jadi kita kena belajar ilmu tentang zuhud, tentang wara', tentang rasa cemas apabila berada dalam keadaan ini. Kata di Syekh Ibrahim At-Taimi, dia kata, ma taqulu ya faqih fi kaza. Orang mari tanya dia, tuan Syekh, orang alim, orang yang faqih, apakah pandangan tuan tentang masalah sekalian? Ibrahim At-Taimi ni masyhur, alim besar. Dia kata apa? Inna zamanan sirtu fi ana faqihan la zamanusu. Pada masa Ibrahim At-Taimi ni sudah naik derajat faqih, maka zaman tu zaman tak baik lagi dah. Dia tak mengaku. Allahu Akbar. Kita hari ni kalau tak sebut jawatan yang kita ada dah, ustaz ke, doktor ke, profesor, tak apa-apa nak semangat ceramah. Ini masalah. Ibrahim Taimi orang panggil faqih. Dia kata kalaulah zaman ni Ibrahim Taimi dia taraf faqih, zaman ni sudah kira zaman zaman tak baik. Allahu Akbar. Al-Hasan Al-Basri ini masyhur. Kita cuba tengok bagaimana golongan salafus salih mencerita diri masing-masing. Hasan Basri kata, laisa li amsalin nawafil. Sepatutnya orang macam kita ni tak ada solat sunat. Innaman nawafil liman kamulat faraiduhu. Orang solat sunat ni orang dah sempurna solat fardu dia. Bukan makna dia larang solat sunat, ini bahasa kiasan. Maknanya kita ni solat fardu pun banyak lagi bermasalah. Jadi menunjukkan bahawa mereka masih lagi tidak mengaku kesempurnaan ibadat dia. Allahu Akbar. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yu'atibu nafsah. Dia duduk cerita nafsu dia. Dia kata, ya Fudail, kunta fi syababika fasiqan. Fudail, waktu mudamu lara, banyak main-main. Summa sirta fi kuhulatika mura'iyan. Mudah tua ni dalam ibadat pula banyak riak. Allahu Akbar. Kata Fudail, wallahi lal fisq ahwan min riya. Tak baik zaman muda tu lebih baik daripada riak waktu kita tua. Sebab apa? Mungkin waktu dia tak baik dulu, dia buat ibadat tapi tak ada riak. Sebab dia tahu dia orang tak baik. Buat ibadat je lah. Ini menyentuh perasaan kita para jemaah sekalian. Kita duk rasa kita ni baik, kita duk rasa kita ni hebat, maka kita buat ibadat nak tunjuk kepada orang, maka disitulah satu benda yang cukup menakutkan kita. Allahu Akbar. Kata di para ulama, kama la yujtana minas syauqil inab. Sebagaimana pokok duri itu tak akan mengeluarkan buah anggur, demikian juga orang-orang yang tidak baik tidak akan duduk di tempat orang-orang yang saleh yang terpuji. Maka pilihlah jalan mana yang kita nak bawa diri kita ni kepada syurga ataupun kepada neraka, wal iyaz billah.